Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, rakan-rakan dari pihak Karangkraf, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak nak berucap dengan panjang, cuma nak menjawab soalan ni dengan dalam 10-15 minit. Kemudian nak ada satu Q&A session lah, ya. Seronok sikit. Jadi tajuk yang saya diminta memberi pendapat sikit adalah cabaran-cabaran masa depan negara kita. Cabaran negara memang banyak, tapi pada pendapat saya yang paling kritikal ialah yang pertamanya masalah rasuah, ya, terutamanya politik wang yang berleluasa. Yang keduanya, pertumbuhan ekonomi yang agak lemah, aliran dana pelaburan asing yang rendah, kadar pinjaman kerajaan yang tinggi. Yang ketiganya, kesenjangan dan kemiskinan tegar. Yang keempat, ketegangan antara kaum dan kegagalan projek bangsa Malaysia. Yang kelima, aliran keluar tenaga kerja mahir dan aliran masuk tenaga asing kerja berkemahiran rendah. Yang terakhirnya saya nak sebut ialah isu ketidakstabilan politik negara masa ini. Yang lebih risau lagi, semua ni terjadi semasa kita melangkah masuk era industri 4.0 yang mementingkan tenaga kerja dan keusahawanan, yang memberi negara-negara peluang untuk melangkah pesaing lain atau leapfrog dalam bahasa Inggeris. Kalau tak leapfrog, boleh jadi merosot dengan cepat. Malaysia, pada pendapat saya, bukan satu negara yang gagal atau fail state, tapi kita satu negara yang sedang merosot ataupun satu nation in decline. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya masalah-masalah besar negara yang saya sebut tadi disebabkan negara ni seperti diperintah oleh satu raksasa berkepala tiga. Anda yang sudah membaca buku saya yang berjudul Di Sebalik Nama atau What's in a Name dalam bahasa Inggeris, sudah tentu tahu yang saya banyak memberi tumpuan kepada tiga kepala tersebut, iaitu politik wang, politik identiti dan pemusatan kuasa yang melampau. Inilah kesimpulan saya setelah merenung kembali sejarah kerjaya bapa saya, Allahyarham Tun Abdul Razak, semenjak perjuangan kemerdekaan, pengalaman saya di dalam dunia korporat lebih 30 tahun, serta peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Saya percaya bahawa tanpa menghadapi ketiga-tiga kepala secara serentak, usaha-usaha yang kita lakukan tidak akan menemui kejayaan atau cuma berjaya buat sementara. Pentadbiran Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib dan Tun Dr. Mahathir yang kedua ada cuba menangani kepala raksasa, tetapi dengan cara berasingan. Kita ingat lagi konsep Islam Hadari, program transformasi GLC, program transformasi kerajaan, model ekonomi baru dan sebagainya. Tiap kali banyak rombakan tidak jadi kerana tentangan vested interest yang selalu mengguna isu-isu perkauman atau agama. Dan reformasi yang berjaya seperti program transformasi GLC lama-lama tersingkir kerana tidak ada reformasi politik. Dan kesudahannya, keperluan politik menyebabkan banyak GLC di negara ini disalahgunakan.
Maka apa yang harus kita lakukan? Pada pendapat saya, kita harus mencari keseimbangan baru. Model Malaysia 1.0 atau Westminster Model selepas merdeka memang sudah jadi 2.0 selepas tragedi 13 Mei. Tapi sistem 2.0 yang diperkenalkan oleh Tun Razak sepatutnya untuk 20 tahun saja. Sekarang sistem ini sudah 50 tahun, lebih dari 50 tahun. Aturan ini memang dah tenat dan tidak sesuai zaman. Kita mesti cari Malaysia 3.0. Dalam buku saya telah melontarkan beberapa pemerhatian dan idea untuk kita cari Malaysia 3.0, khususnya dengan mengamalkan kembali demokrasi bermesyuarah. Di zaman pasca 13 Mei, Tun Razak telah memperkenalkan Majlis Perundingan Negara atau MAPEN yang mengumpulkan pakar-pakar dan wakil dari pelbagai latar belakang untuk membincangkan buah-buah fikiran mereka untuk memajukan Malaysia pada ketika itu. Kita boleh mengambil pedoman daripada usaha tersebut dan sesuaikan dengan keadaan dan keperluan kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, idea inilah yang mendorong saya dengan 54 orang tokoh Malaysia dari segenap latar belakang untuk mencadangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan hari ini untuk menubuhkan sebuah sidang demokrasi bermesyuarah atau kita panggil Better Malaysia Assembly. Ahli-ahli ini akan dipilih secara rawak dari warga negara biasa agar ia mencerminkan komposisi dan aspirasi rakyat Malaysia. Dan mereka akan bersidang untuk mencari titik-titik persetujuan dan jalan penyeselaian kepada isu-isu terbesar negara seperti yang saya nyatakan awal tadi. Dengan memberi ruang untuk masalah-masalah ini dipertimbangkan secara adil dan saksama tanpa perlu menuruti kehendak parti politik yang lebih memikirkan kesan jangka pendek, ia diharapkan dapat mewujudkan cadangan-cadangan yang mendapat persetujuan dari masyarakat terluas untuk mengubah hala tuju negara dan ekonomi kita. Ingin saya tekankan bahawa ini bukan angan-angan Mat Jenin. Sidang rakyat seperti yang saya cadangkan ini sudah banyak diamalkan di lebih 28 negara lain seperti Perancis, Chile, Irlandia, Belgium dan sebagainya. Keperluan riset nasional, tuan-tuan dan puan-puan, adalah antara perkara yang saya sampaikan melalui buku saya. Cara yang saya sampaikannya ialah dengan menceritakan legasi Tun Razak dari kacamata anak bongsunya, kerjaya saya membina sebuah bank ASEAN dan pengalaman saya semasa episod 1MDB dan selepas perubahan kerajaan pada tahun 2018. Untuk pembaca yang tidak berapa suka hal-hal politik, buku ini juga ada perbincangan tentang kepimpinan, sejarah korporat dan sejarah negara. Ada juga lawak-lawak sikit, bukan serius saja. Jadi sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengucapkan penghargaan saya buat para pembaca yang telah membeli dan menyokong buku saya. Saya berharap buku dan usaha ini sedikit sebanyak telah membawa manfaat kepada semua, terutamanya orang muda untuk membina kerjaya mereka dan juga untuk membina Malaysia yang lebih baik. Sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Tan Sri kerana di atas kesudian menyampaikan sepatah dua kata lagi tentang buku. Yang pertama sekali nak ucapkan tahniah lah kepada Tan Sri, dan kita akan teruskan kepada anda semua dengan satu yang seperti yang saya katakan tadi, sesi soal jawab. Kita akan buka juga peluang kepada tetamu-tetamu yang hadir di belakang sana. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus bertanyakan pada hari ini ya. Kita ada sediakan mic di sana. Kita akan kepada yang ingin bertanyakan soalan boleh terus bertanya kepada Tan Sri pada hari ini. Dan sebenarnya kita pun dah dapatkan beberapa soalan tentang soalan-soalan daripada pembaca media sosial, sebab kita dah promote dah event ni sebelum ni, dan hari ini antara soalan-soalan yang ni mungkin Tan Sri boleh jawab pun kan, secara santai, sebab kita nak buka dan bagi ruang kepada, mungkin jarang kita ada program nak jumpa dengan Tan Sri pun susah. Hari ini mereka dapat tanya secara direct kepada Tan Sri pada hari ini. Okey, soalan pertama saya ini soalannya saya rasa Tan Sri dah banyak kali dah dapat soalan begini kan. Kita sebagai orang biasa ni sebenarnya tak pernah rasa macam mana rasa jadi anak menteri. So mungkin macam manakah perasaannya menjadi anak menteri dan juga mantan Perdana Menteri ni? Mungkin boleh kongsikan kepada pengunjung hari ini. Silakan. Saya kata dalam buku saya ada pekata bahasa Inggeris kata, we can only play the hand that we're dealt with. Jadi kita tak tahu macam mana lainnya lah ya. Tapi saya ingat yang pentingnya kita fikir apa-apa yang kita diberi ada kebaikannya, ada advantage dia dan juga ada disadvantage dia. Ya. Jadi saya ada cerita dalam buku seperti orang kata ada advantage jadi anak Tun Razak, tapi saya fikir balik masa dulu, semasa saya pertama kali apply untuk kerja di CIMB, saya kena reject. Ya. Betul. Dia orang reject sebab dia kata ini anak Tun Razak ni tak boleh kerja kuat. Ya. Jadi ada cabaran-cabaran dia lah. Dan juga saya selalu kata saya tak boleh bagi orang memang ada first impression saya. Bila orang jumpa saya, dia dah tengok ini anak Tun Razak, adik Datuk Najib, Tauke Bank, dia orang ada impression sendirilah. Jadi hidup saya ni cuma nak cuba memberi second impression atau impression yang betul. Selalu kena ikhtiar lah supaya orang nampak orang yang sebetulnya. Okey, sebenarnya ada cabaran juga di situ sebab orang dah start impression ya, anak seorang Perdana Menteri, dia ramai yang bagi orang cakap macam mana dari segi pandangan awal, betul kan? Tengok Tan Sri macam mana dia punya perasaan, itu dah sedikit apa yang kita dapat tahulah perasaan sebenarnya menjadi seorang anak Perdana Menteri ni. Dan kita pada hari ini, kepada yang ingin dapatkan buku, kita ada harga promosi untuk semasa sesi ini saja, yang mana harga dia menjadi RM40, anda boleh dapatkan di sebelah sana tu. Dan selepas ini kita ada sesi tanda tangan bersama dengan Tan Sri lebih kurang 30 minit. Dan kita nak buka kepada siapa-siapa nak bertanyakan soalan secara terus. Kalau ada daripada siapa nak tanyakan soalan, silakan. Okey, silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hazim. Saya nak tanya satu soalan lah, saya nak tanya pada Tan Sri. Saya dah baca buku Di Sebalik Nama ni. Tan Sri dalam buku ni ada bercakap beberapa kali lah mengenai MAPEN 2.0. So kat sini saya nak tahulah apa stand Tan Sri untuk MAPEN 2.0 ni dilaksanakan dalam jangka masa terdekat lah, dalam sekarang, dalam situasi sekarang. Yang tu je lah. Okay. Terima kasih Cik Wan. Ya, saya dalam buku tu saya panggil MAPEN 2.0 ya. Tapi semenjak saya tulis buku tu kita ada buat ada hantar wakaf kepada Yang di-Pertuan Agong, dan dalam surat tu kita panggil dia Better Malaysia Assembly ya. Saya tukar nama dia sebab saya fikir patut kita tengok kembali struktur MAPEN ya, yang dulu tu, adakah struktur tu sesuai untuk zaman sekarang ya. Semasa itu Tun Razak dia boleh kata diktator lah ya. Semasa itu kita dah tak ada parlimen ya, jadi semua yang dia cakap berjadi ya. Dan kalau kita tengok rakyat Malaysia sekarang ni pun dari segi fikiran politik dan lain-lain sudah mature.
Jadi saya ingat satu struktur di mana Perdana Menteri pilih 67 orang dan itulah jadi platform dia tak sesuai untuk zaman sekarang. Yang lebih patut kalau kita tengok cara dia orang buat demokrasi bermesyuarah di negara lain, dia orang pilih orang biasa, ya. Dia orang pergi dekat electoral roll, dia tengok nama-nama pengundi dan dia pilih je 300 orang ke 1000 orang. Ya, kemudian dia panggil kira yang akademik dan teknokrat dan lain-lain pergi buat presentation kepada yang dipilih ni. Jadi saya ingat persidangan seperti itu, satu sidang rakyat, betul sidang rakyat, lebih sesuai untuk zaman sekarang. Ya. Tapi kalau kita, dan seperti saya kata dalam buku, itulah cara kita boleh menjumpa Malaysia 3.0. Ya, sekarang ni kita tak boleh kata, oh ini problem dia, inilah yang patut kita buat. Kita tak boleh cakap. Kita kena ada satu proses yang betul-betul untuk mencari solution dia. Ya, dan saya fikir kalau kita tengok negara lain, inilah proses yang lebih sesuai. Kalau kita tunggu parlimen atau ahli politik buat ni, saya ingat ada problem. Sebab itu kita tak dapat buat pertukaran. Ahli parlimen, ahli politik, diorang ada kehendak diorang. Ya, diorang ada isu diorang. Seperti kalau kita tengok cara demokrasi sekarang ni, kita pilih kita punya wakil. Kita hantar dia ke parlimen untuk 5 tahun. Ya, dalam 5 tahun tu kita ingat dia buat pilihan untuk kita. Tapi yang sebenarnya dia buat pilihan yang disuruh parti politik dia. Ataupun seperti yang perlu untuk politik dia sendiri, untuk pilihan raya dia. Ya, yang kita kena nak orang yang memikirkan apakah kehendak, apa yang mesti kita buat untuk memperbaiki negara. Ya, untuk masa depan rakyat, ya, bukan untuk masa depan ahli politik. Ya, itu sebab saya fikir kita mesti cari jalan ke Malaysia 3.0 ni, dan saya dah fikir banyak. Saya ingat jalannya lah ialah untuk kita menubuhkan satu sidang rakyat. Terima kasih Cik Wan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi, Encik Wan. Dan seterusnya, ada tak soalan daripada pengunjung? Silakan, ini peluang. Boleh tanya apa-apa soalan bersama dengan ni, silakan. Good afternoon, Tan Sri. My name is Dexter. Regarding the Better Malaysia Assemble, what are the time frame given by yourself to ensure that this will be processed in, according to what you mentioned, the Better Malaysia Assemble, what is the time frame that you would like to see this to happen? Thank you. I would like to see it happen yesterday, Dexter. But that's not possible. I would like to see it happen as soon as possible, but it's not up to me. Yeah, if you look at all other countries, these platforms are set up by all the institutions together, right? That means the government, the parliament, the monarchy must come together to set this up. It is a national project. So the only thing I can do is try and appeal to government, parliament, the monarchy to come together to set up this assembly, right? So at the moment, I'm appealing to them. I'm waiting for them to respond. Thank you. Baik, terima kasih kepada bertanya. Ada soalan daripada? Okey, silakan tuan. Ada dua Okey, kita berikan tuan dulu. Assalamualaikum Tan Sri. Saya Zul Hafi. Baru beli buku Tan Sri. Baru nak baca. Tadi Tan Sri buka ucapan Tan Sri dengan satu statement yang Malaysia ni is declining nation kerana sedang dicabar dengan naga berkepala 3. Jadi menurut Tan Sri, bagaimana cara terbaik untuk kita approach naga kepala 3 ni? Kita potong kepala dia ke? Ataupun kita jinakkan dia ke? Ataupun kita ganti dengan naga lain? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan. Tak, saya kata kita kena bunuh raksasa. Raksasa ni memang selalu kena bunuh. Tapi poin saya, kita kena bunuh 3 kepala sekali. Ya, kita tak boleh tackle identity dan korupsi dan pemusatan kuasa dengan
satu demi satu, tak boleh. Ya, sebab dia kira semua dia terikat. Ya, seperti saya cakap tadi, kalau kita buat transformasi ekonomi, dulu kita buat transformasi GLC. Tapi kita tak buat transformasi politik. Bila kita tak buat transformasi politik, lama-lama politik ni akan makan balik GLC dan ekonomi. Ya. Kalau kita tengok isu rasuah, ya, yang kita semua kita kata rasuah ni problem kita yang paling besar. Ya. Bolehkah kita menangani isu rasuah ni dengan fokus isu dia sahaja? Ya, jangan ambil duit, jangan bagi duit dan lain-lain. Tak boleh. Kita kena tengok macam mana kita kawalkan pembuatan rasuah ni dari segi enforcement agency dan lain-lain. Ya. Jadi itu poin yang besar sekali lah yang saya buat. Ya. Tak boleh, kita dah cuba dah. Kalau kita tengok Najib dulu, kita tengok Pak Lah dulu, semua ada yang dia cuba nak buat pertukaran. Tapi tak boleh buat sikit-sikit, kita kena buat dengan keseluruhan. Itulah masalah negara ni. Tak boleh, masalah dah banyak sangat. Kalau kita tengok masalah ni, sistem itulah masalah. Ya, kita tukar pemimpin pun tak cukup. Ada orang kata tunggu GE15. Saya ingat GE15 pun tak solve problem kita. Ya, sebab outcome dia sama. Ya, kita kena tukar sistem. Lepas kita tukar sistem, baru kita buat pilihan raya mengikut cara yang baru. Boleh jadi cara yang kita memilih pemimpin atau wakil rakyat boleh ditukarkan juga. Kalau kita tengok macam mana kita buat sekarang ni, kita ikut sistem Britain yang dulu. Ya, tapi kita tengok banyak negara-negara lain seperti Germany, Singapura, dia orang pun dah tukar sistem buat memilih pemimpin, memilih wakil rakyat. Ya, ini detail lah, tapi dia orang ada dalam bahasa Inggeris. Seperti kita dan Britain, kita pakai first past the post system. Tapi yang lebih sesuai untuk negara seperti kita ni adalah proportional representation. Ya, itu secara teknikal lah, tapi saya nak buat point, kita kena buat pertukaran dengan keseluruhannya. Baik, terima kasih Tan Sri. Dan seterusnya Puan tadi, soalan seterusnya. Nama saya Tengku Nur Husni. Saya juga seorang penulis. Okey, soalan saya kepada Tan Sri. Okey, dia begini ya Tan Sri. Saya memang follow lah apa Tan Sri lah, setelah Tan Sri mengeluarkan beberapa kenyataan lah mengenai isu-isu dengan abang Tan Sri kan. Okey, saya minta maaf saya tak baca lagi buku, tetapi sebenarnya dalam kepala saya ada satu soalan lah. Adakah sejauh mana contoh macam kami lah sebagai rakyat nak meyakini komitmen Tan Sri kepada yang Tan Sri cakap perubahan sistem tadi. Sebab sorry to say maksudnya kalau saya sebagai rakyat biasa, saya cuma nampak orang kayangan ni macam Tan Sri sendiri mungkin naik dulu melalui kabel-kabel tertentu. Macam kami ni, rakyat marahan ni memang tak berpeluang nak dapat kabel kan. Dan pernahkah Tan Sri merasa susahnya contoh anak tak dapat makan ataupun duduk di rumah yang buruk? Sebab setahu saya lah Tan Sri memang lahir sebagai orang kayangan lah kan. Macam kami rakyat marahan ni memang lahir tu dah susah. Jadi sejauh mana kami nak meyakini usaha dan komitmen Tan Sri untuk memperbaiki sistem dekat Malaysia ni. Jadi minta maaflah soalan tu. Jadi saya pun ada orang kata view politik saya sendiri, tetapi saya sendiri rasa kecewa juga dengan apa yang berlaku. Kita nak perubahan tetapi ada isu-isu begini di sudut kepimpinan lah. Jadi kalau maksudnya Tan Sri ada penuh komitmen, bukan sekadar cakap dan turun ke lapangan untuk tahu kesusahan rakyat ni kan. Jadi saya akan sokonglah Tan Sri. Jadi soalan saya, sejauh mana kami nak yakin dengan apa yang Tan Sri cakap? Terima kasih. Terima kasih, soalan agak tepat tu. Saya yang pertamanya kalau nak buat nak lihat komitmen saya, yang pertamanya
tolong baca buku dulu lah. Ya. Dan dalam buku tu saya buat cerita lah kehidupan saya. Memang orang kayangan, anak Perdana Menteri, jadi Tauke Bank, dia orang panggil saya Tauke Bank. Memanglah hidup agak senang. Ya. Tapi kalau seorang tu hidup kesenangan, adakah dia tak boleh nak pertukaran? Itu satu question. Kalau kita tengok dari cerita di sebalik nama ni, saya pun banyak fikir, apakah makna nama ni? Sebab arwah selalu kata jaga nama baik. But saya tengok sejarah keluarga saya dari arwah Tun Razak dan bapa dia arwah Tun Husin. Diorang ni kira ada beban untuk menjadi pemimpin. Ya. Ada boleh kata keluarga ni selalu dari nenek moyang dah memang kita expected to do service lah. Yang keduanya, kalau puan tengok cara yang saya nak buat pertukaran ya, idea saya ni bukan nak panggil kayangan-kayangan lain masuk dalam bilik kita fikir macam mana nak buat pertukaran. Ya, yang saya propose ni ialah satu sidang rakyat. Ya, bila kata sidang rakyat ni, kita cari nombor dia saya tak tahulah, maybe 200 500 orang, kita pilih dengan random. Ya, seperti negara-negara lain. Kita pilih rakyat biasa supaya yang masuk bilik tu diorang yang tahu kehidupan rakyat yang sebenarnya. Ya, bukan orang yang masuk politik dah jadi senang baru nak fikir. Kita ambil rakyat, kita bayar duit naik bas ke, naik train ke, datang ke KL ni bersidang. Ya, dan fikir apakah yang kita perlu buat untuk membina negara Malaysia yang lebih baik. Ya. Jadi itulah 2 poin. Yang ketiganya, kalau tanya berapa jauh saya akan pergi untuk mencari jalan ni, itu insya-Allah je lah, sebab saya tak ada kuasa. Ya, saya cuma boleh beri idea, saya cuma boleh minta sokongan orang ramai supaya sokong idea ni. Tapi yang ada kuasa ialah parlimen, kerajaan dan pihak raja-raja. Itu saja. Ya. Kita boleh bercakap lah. Kita boleh minta. Itu je saya boleh buat. Ya. Terima kasih, Puan. Baik, terima kasih Puan di atas soalan yang diberikan. Dan kita nak buka. Okey, silakan. Lebih kurang 2 soalan saja lagi. Selamat petang Tan Sri. Saya ada 2 soalan untuk Tan Sri. Dan soalan pertama, Tan Sri ada mention bahawa banyak cabaran yang dihadapi oleh Malaysia sekarang, dan sistem mungkin tidak dapat bertukar sekarang. So, apakah nasihat Tan Sri untuk pengundi, terutama pengundi baru, untuk memilih pada PRU yang akan datang untuk masa depan yang lebih baik? Dan soalan kedua, mungkin ada peribadi sikit lah. Dalam buku Tan Sri ada mention bahawa hubungan dengan Dato' Sri Najib ada berubah sikit selepas peristiwa 1MDB. So, macam mana hubungan Tan Sri dengan Dato' Sri Najib sekarang? Terima kasih. Yang pertamanya dari segi pilihan raya, pilihlah calon yang bagus lah. Itu saja. Saya ni tak ada sokong parti mana-mana. Jadi plan saya, kita tengok di mana saya mengundi, dan kita tengok dari segi calon-calon dia siapa yang paling sesuai lah. Ya, dari segi individu dan juga dari segi manifesto parti dia. Ya. Yang keduanya, soalan dari segi saya dan Dato' Sri Najib, kita adik-beradik lah. Jadi you pun ada adik-beradik kan? Jadi ada kadang-kadang kita salah faham sikit, dan insya-Allah dalam masa kita bina baliklah relationship dengan adik-beradik macam orang lain jugalah. Okay. Assalamualaikum Tan Sri. Saya baca buku Tan Sri lah. Tan Sri sebut ada satu momen tu Tan Sri hampir nak declare masuk politik.
Tapi tak jadilah masa PRU14 kan. Rasanya Tan Sri kena masuk politik kot for GA15 ni. Because yelah kita tahu kan you mingle around, but the reality is the power is through the election. So kalau Tan Sri masuk politik, saya boleh jadi your campaign ni lah kot Tan Sri. You should lah Tan Sri. Terima kasih. Okay, tu soalannya? Itulah. Oh, Masuklah, tak nak masuk politik kan. Okey, silakan. Thank you. Terima kasih. Sekarang you bagi nombor lah kalau masuk politik, I telefon you. Okey, ada dia. Kita buka terus soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah jumpa video Tan Sri di ML Studio yang menceritakan masalah Malaysia kan. Okey. Jadi soalan saya kepada Tan Sri ialah tentang demokrasi Malaysia. Okey, so sekarang ni kita tahu bahawa demokrasi Malaysia dalam kiranya infancy level lah, masih nak membangun. So jadi soalan saya kepada Tan Sri, sejauh manakah demokrasi Malaysia akan lebih baik in the long run? Itu soalan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan. Ya, konsep demokrasi ni bukan saja dari segi pilihan raya. Demokrasi bukan saja satu orang, satu undi. Demokrasi ini satu sistem yang merakumi institusi, minority protection dan lain-lain. Ya, itu satu poin. Yang keduanya, demokrasi di seluruh dunia, ya, sekarang ni agak terugatlah dengan social media dan juga dari segi evolution of party politik. Ya, dan yang proposal yang saya buat ni, demokrasi bermesyuarah ni, satu inovasi demokrasi yang dah ada di 28 negara lain. Ya, jadi saya fikir kita kena majukan demokrasi kita dengan mengikut inovasi ni. Ya, dari segi inovasi ni sangat baru. Kalau kita tengok universiti, ya, Yale, Stanford dan Oxford, diorang pun baru nak bina department demokrasi bermesyuarah. Ya, so this is very current. Ya, so in my view, Malaysia patut go to the front of democracy, ya, and go for the most innovative version of democracy today. Baik, terima kasih kepada yang bertanya soalan dan boleh kita buka dua soalan lagi. Okey, kita masa lagi. So ada soalan tak daripada pengunjung yang lain? Saya nampak ada yang nak bertanya. Okey, silakan. Silakan puan. Yeah, hi Tan Sri, I'm Kosalia. Okay, regarding the GST, the Prime Minister said that he might reintroduce GST. So will this give any kind of impact to the lower income group in Malaysia? No, firstly, GST is the right way forwards, but it has to be implemented in the right way, right? It was a mistake of the Pakatan government to remove GST. They should have reduced the GST, and they should have given more exemptions to the lower income. Yeah, but GST is something that is necessary for the long term. One. Two, in terms of the situation today of rising prices and prices of goods and increasing inequality, the suffering from the pandemic still being felt everywhere. My view is that we need to relook at how Malaysia taxes its people, right? We need to increase taxes for the wealthier in Malaysia. We need to introduce windfall tax, because so far my worry is that the government is thinking about, continues to spend, but has not done so much in terms of its income. And many countries realize this. If you don't increase income, you don't increase taxation, then you cannot spend money and help the poorest.
So Malaysia really needs to relook at its tax system, including GST, increase the payment of taxes from the wealthy for the poorer. Assalamualaikum Tan Sri, Faizal. Saya ada satu soalan kenaan kalau Tan Sri diberi kuasa, sekarang ni Tan Sri kata tak ada kuasa lah untuk mengubah. Tapi kalau diberi kuasa untuk mengubah Malaysia, kalau bertanding lah pilihan raya ke apa ke dari kuasa, apakah perkara paling penting yang Tan Sri akan lakukan in terms of priority in order to change back Malaysia to the Malaysia 3.0 that you mentioned? Thanks. No, yang pertama sekali saya akan membina satu persidangan rakyat. Itu yang paling penting sekali. Nobody is clever enough to understand all our problems. And as the lady said just now, right? A lot of the smart people are all kayangans, right? A lot of them have, become clever, become wealthy. They don't really understand the situation. So sidang rakyat is the way forward. So that is the first thing I would do. Second thing I would do is look at the whole issue of corruption in Malaysia, how to break this. And there is a model from Hong Kong in 1970s, where they had overhaul the system. They introduced amnesty and shoot to kill. So when you have a system where so many people are corrupt or had partake in corruption before, you have to introduce amnesty. Kalau tidak, dia orang semua block, right? Dia orang semua akan block. So you must have some amnesty, and then you say, okay, anything you did in the past, we forgive. Anything you do in the future, we shoot to kill. There is, tiada maaf bagimu in the future. In the past, as long as it's not extreme, we can forgive. And then orang kata, okay lah, we all want to turn over a new leaf, no more corruption, right? And then we reform the country together. And Hong Kong, at the same time, they then increased the budget for the anti-corruption agency. So those are the two things I would do immediately. Baik, terima kasih dan masa yang kita ada pun dah hampir tamat. Sebab selepas ni kita ada sesi temu mesra bersama dengan Tan Sri di booth kami. Ada sesi tantangan buku dan kepada yang ingin dapatkan buku anda boleh dapatkan di ruangan sebelah kanan tu kerana harga promosi ni anda akan dapat semasa acara ini berlangsung saja, iaitu harga dia menjadi RM40 sahaja yang mana nilai dia sangatlah lebih tinggi daripada RM40 tu. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tan Sri dan berikan tepukan. Bukan senang nak jawab soalan secara direct kan. Dia berani menerima soalan-soalan yang agak pedas sikit kan, tapi semua dapat dijawab dengan baiklah. Dan kita akan akhiri sesi kita dengan satu sesi fotografi bersama dengan tetamu-tetamu VIP kita pada hari ini. Dan itu saya ingin menjemput tetamu-tetamu kita. Tan Sri silakan untuk bersada di hadapan dengan memegang buku untuk sesi fotografi. Silakan.